Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini cikgu akan bicarakan tentang tajuk 6.3 menangani ancaman komunis. Okey, objektifnya adalah murid-murid dapat memeliharkan ancaman komunis dan kriteria kejayaannya. Murid dapat mengetahui bentuk ancaman komunis. Yang keduanya, murid dapat menjelaskan cara menangani ancaman komunis. Ini dia tentang objektif dan kriteria kejayaan. Okey, ancaman keselamatan di Sarawak. Bentuk dan usaha mengatasi. Okey, gerakan komunis ini bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Okey, bentuk ancaman iaitu secara gerakan politik dan juga secara serangan bersenjata. Komunis adalah musuh negara lah. Okey, melalui gerakan politik ini, mereka ataupun pihak komunis menentang gagasan Malaysia. Seperti kita maklum, Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 1963. Lalu puak ataupun gerakan yang bersebiat dengan komunis ini telah melarikan diri ke Kalimantan, membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara ataupun PKKU. Mereka meneruskan penentangan melalui Paraku dan pasukan gerila Sarawak membentuk Republik Komunis Sarawak. Ini adalah merupakan pasukan yang telah bersama dan menjalankan aktiviti melalui politik untuk menentang pembentukan Malaysia pada waktu itu. Yang kedua ialah mereka ini telah melakukan serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang di Kuching, Sarawak, iaitu menandakan bermulanya serangan terhadap orang awam. Inilah. Jadi kalau kita perhatikan bentuk ancaman yang pertama gerakan politik dan inilah serangan bersenjata. Kalau lihat dalam gambar ni, ini adalah merupakan gambar yang betul lah, iaitu dua pengganas komunis yang menghalakan senjata mungkin ke arah wartawan yang mengambil gambar mereka. Okey, bagaimana usaha mengatasi mengatasi komunis ini? Yang pertama, dia ada dua, iaitu melalui perang saraf ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil psychology war, psycho war, dan juga operasi ketenteraan. Okey, apa itu perang saraf? Iaitu dengan mengadakan perhimpunan yang akan memberi kesedaran kepada penduduk dengan memberikan menyebarkan risalah yang menunjukkan bahawa betapa bahayanya komunis yang akan membawa ancaman kepada keselamatan penduduk. Yang ketiganya, mengisytiharkan sebuah kawasan itu adalah kawasan putih. Jadi maknanya di sini kalau dia ada dua, putih dan hitam. Kalau hitam itu adalah kawasan yang komunis betul-betul menguasai dan mengancam kedudukan ataupun mengancam penduduk di satu kawasan, maka hitam. Tapi kalau sudah komunis telah dihapuskan, maka dia menjadi kawasan putih yang mana bebas daripada ancaman komunis. Yang keempat ialah menawarkan pengampunan ataupun tawaran pengampunan kepada komunis. Sebab komunis ini sudah berada di dalam hutan yang hidup memang susahlah perbandingan kita ni. Jadi diberi pengampunan. Jadi ada setengah anggota komunis yang baru ataupun yang sedar akan mula berpaling tadah dan kembali kepada masyarakat. Yang kelima ialah membangunkan infrastruktur. Maknanya di sini membangunkan jalan-jalan raya, jalan kereta api, kemudahan hospital kepada penduduk. Maka dengan sendirinya penduduk ni akan berharap menganggap bahawa kerajaan ini adalah betul-betul untuk membantu mereka dan mereka tidak akan terpengaruh dengan dakwah komunis. Okey, melalui operasi ketenteraan diadakan satu operasi dipanggil operasi Hammer. Operasi Hammer, bukan ini tukul Hammer Sarawak. Apa tujuannya? Adalah untuk memenangi hati rakyat Sarawak. Okey, bagaimana bentuk operasi Hammer tersebut? Okey, operasi Hammer itu adalah bermula pada bulan Julai 1965, yang mana
pihak berkuasa mendirikan pentempatan baru untuk seramai 7,500 orang penduduk. Dalam tempoh 3 hari, 1,200 keturunan Hakka telah ditempatkan di 3 kawasan pertempatan di sepanjang jalan Kuching Serian. Ini adalah merupakan kawasan yang mendapat ataupun menerima ancaman komunis. Dan pertempatan ini telah dikawal sepanjang masa dan diberi perintah berkurung selama 24 jam sehari untuk melindungi penduduk. Jadi kita tengok kebanyakan penduduk Cina yang berketurunan Hakka lah yang telah ditempatkan melalui operasi Hammer di Sarawak. Baik. Melalui operasi Hammer ni, gerakan komunis mulai goyah. Goyah ni mana mulai terancam. Dia macam sudah tidak sekuat dulu. Mereka ni rasa macam tidak dapat untuk menentang kerajaan lagi. Lalu kerajaan telah bertindak lagi, membawa langkah berterusan sehingga menyebabkan ramai anggota komunis ditangkap. Dan pada tahun 1970, operasi Hammer akhirnya ditamatkan. Sebab komunis sudah hampir kalah, sudah tidak ada lagi, maka operasi ini sudah ditamatkan. Inilah keberkesanan daripada operasi Hammer di Sarawak. Itu membuat pertempatan baru, membawa penduduk keturunan Cina Hakka. Okey, yang kedua ialah operasi Jalan Raja. Bukan Jalan Raya, Jalan Raja di Nonok di Asajaya, yang mana Nonok ialah merupakan kawasan di bahagian pertama diadakan operasi ini pada awal tahun 1970. Kalau operasi Hammer tu 70 dah habis. Tapi ancaman komunis di kawasan bahagian Nonok ni masih ada lagi. Maka dimulakan operasi tersebut di kawasan ini pula. Sebab untuk untuk mencegah ataupun untuk menghapuskan ancaman komunis. Okey. Pada 13 Oktober 1973, kerajaan telah Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob yang merupakan yang Ketua ataupun Gubernur Sarawak pada waktu ini telah menulis surat kepada Ketua Pemimpin Komunis Sarawak, iaitu Bong Ki Cho, iaitu pemimpin komunis di Sarawak, berunding untuk mereka menyerah diri. Dan akhirnya seramai 500 anggota komunis menyerah diri, termasuk beliau. Ini adalah merupakan satu tindakan yang cukup terancang dan juga berdiplomasi ini untuk meredakan ancaman-ancaman komunis. Okey, inilah dia timeline berkaitan dengan langkah membenteras komunis. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, ada operasi Hammer, operasi merampas senjata ni bermula pada tahun 65, 69, 1970, operasi Jalan Raja di Nonok, operasi Ngayau di bahagian ketiga 8 Ogos 1971, kemudian perjanjian damai, kemudian kalau kita lihat operasi Rescom di bahagian ketiga, operasi aman ditamatkan 1974, dan sehingga berlakulah perjanjian damai dengan pihak komunis dan juga pihak kerajaan. Okey, mari kita uji minda. Okey. Jadi kita lihat apa antara berikut yang manakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh pengganas komunis Sarawak. Apa dia? Tadi saya sebutkan, iaitu ancaman apa? Ancaman serangan bersenjata, dan juga menentang gagasan Malaysia. Dua serangan tersebut. Okey, apakah matlamat ini hendak dicapai melalui operasi Hammer? Iaitu untuk apa? Dengan membuat pertempatan untuk mengelakkan orang Cina dikuasai ataupun dipengaruhi oleh komunis. Ialah salah satunya ialah C, untuk membenteras komunis. Okey. Okey, ancaman keselamatan di Semenanjung, iaitu A, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Yang kedua ialah pengeboman tugu negara. Dua peristiwa yang telah mengancam keselamatan penduduk di Semenanjung, iaitu pembunuhan orang anggota keselamatan serta pengeboman tugu negara. Tugu negara tu yang kita tengok ada gambar tugu askar yang berada di dekat dengan jalan nak pergi parlimen tu, jalan parlimen. PKM bertindak agresif dengan membunuh pasukan keselamatan dan orang awam. Sangat agresif. Dia memang betul-betul keterlaluan. Okay, A, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam
iaitu 17 Jun 1998 PKM menyerang hendak pasukan keselamatan di Keruh, Perak, menyebabkan 16 orang terkorban. Ini dilakukan oleh komunis. Pada tahun 1974, pada bulan 6, 7 bulan 6, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim ditembak mati oleh komunis, dan setahun selepas itu PKM menembak mati pula Ketua Polis Negeri, iaitu Tan Sri Hu Chung Kong dan pemandu di Ipoh. Ini memang betul keterlaluan. Dia telah membunuh Ketua Keselamatan yang tertinggi lah, Ketua Polis Negara dan juga Ketua Polis Negeri. Ini adalah satu tindakan nekat yang begitu kejam yang dilakukan oleh komunis. Okey, kemudian pembunuhan orang awam. Pada 17 Jun 1969, wanita diseksa hingga mati oleh komunis. Orang kata wanita. Periuk api dipasang di sepanjang jalan Changlung, Kedah. Periuk api ni satu bukan periuk untuk masak tu. Periuk api ni macam satu senjata yang diletak di jalan-jalan raya ataupun di tempat-tempat tertentu. Jadi kalaulah kita pijak saja dia punya ni, maka automatik dia macam deactivate. Kalau kita angkat, kita akan meletup dan mati. Sebab tu dia memang bahaya. Jangan terpijak. Kalau terpijak, kita nak tarik tak boleh dah. Kalau tarik memang dah meletup. Itu dia punya kesan akan menyebabkan kematian. Dan pada jalan raya, jalan kereta api juga diletupkan pada sekitar tahun 1969 dilakukan oleh komunis. Menyebabkan matilah orang awam di jalan raya. Mereka tembak, mereka pasang bunga api, periuk api. Dan paling ganas ialah pengeboman Tugu Negara. Pada 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara. Tugu Negara ni tengok bergelimpangan ni, patung yang pegang bendera ni jatuh besar ni, sebab dia dibuat daripada tembaga ni, bukan batu, jatuh. Ini menimbulkan kemarahan rakyat. Okey. Jadi Tun Abdul Razak telah mengarahkan kutipan derma diadakan untuk membaik pulih Tugu, yang mana baik pulih ini telah disiapkan pada tahun 1977 pada 10 April oleh Christopher Bicani, merupakan pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Reka ITM. ITM Shah Alam. Dulu ITM, sekarang dipanggil UITM. Sekarang UITM, dulu ITM saja. Berbeza dengan UTM. UTM Johor itu lain, ini UITM. Okey, usaha mengatasinya ialah menggunakan dua strategi, dua perkara, iaitu pertama menggunakan strategi counter insurgency ataupun di bahasa ini ialah COIN, dan perjanjian kerjasama sempadan. Okey, apa itu strategi COIN ni? Merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Macam di Sarawak tadi dipanggil Operasi Hammer. Sini dipanggil strategi COIN. Bagi menyokong agenda dasar kerajaan memerangi komunis. Dan kata lihat strategi kerjasama yang dilakukan ini dengan pasukan keselamatan, dengan ahli politik, agensi kerajaan. Jadi semua berganding bahu untuk memerangi komunis ini. Okey, yang kedua ialah perjanjian sempadan. Sempadan ni kalau kita maksudnya dengan Thailand lah. Kita telah membuat satu perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1976. Apa yang dilakukan ialah membina pagar sempadan. Pagar ni maknanya sini komunis tidak boleh simply untuk lari masuk sempadan Thailand dan tak boleh lintas. Yang mana mereka bila berada di Thailand, dia tak boleh datang dari sini, dia tak boleh memberi bantuan, tak boleh mengancam lagi negara kita. Ini dilakukan dan kita juga menjalankan operasi bersama dengan pasukan Thailand untuk membenteras komunis yang mengancam penduduk dan juga keselamatan negara kita. Dan kemudian berlakulah perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1949 di Thailand. Hat Yai itu di selatan Thai, di antara PKM Malaysia dan Thailand. Lalu dalam perjanjian ini PKM bersetuju untuk membubarkan pasukan unit senjata api. Unit ini unit yang sentiasa berperang, yang memerangi pasukan kita dan juga membunuh penduduk awam, memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar. Bukan samar, jerangkap samar. Ini adalah merupakan satu perjanjian yang mana diikuti dan dipatuhi oleh pasukan komunis. Okey, itulah dia untuk kali ini. Okey, terima kasih.